Okey. Salam Sejahtera. Pertama saya nak jelaskan kenyataan yang mengugut kebimbangan di kalangan masyarakat Melayu dengan politik yang berlaku sekarang, gugat kedudukan Melayu, saya ingin jelaskan kekuatan yang dibina dalam Pakatan Rakyat, keadilan di DAP sebenarnya menggugat pimpinan UMNO, kuasa politik Melayu. saya berkeyakinan Nasib masyarakat Melayu Bumi Putra lainnya Iban dan diberikan perhatian jelas pertumbuhan ekonomi dan menghapuskan penyelewengan dan membela rakyat miskin yang terpinggir. Kenyataan sekarang ialah kesenjangan pendapatan kaya dan miskin antara kaum dan kaum inter dan intra itu baik kesenjangan dan juga jadi ini koefisien dan kita perhatikan kegagalan UMNO menangani Melayu ini bukan 500 golongan terkaya yang memimpin UMNO, kroni keluarga mereka. Melayu ini 10 juta Melayu Bumi Putra di bandar pedalaman yang perlu diberikan perhatian dan pembelaan. Ini saya ingin jelaskan dengan karena saya fikir ini merupakan diskurs atau wacana mau digunakan oleh UMNO tak kala bila mereka berkuasa, rakyat besar yang mengambil saham besar, kayakan dengan harta yang menimbun, hanya beberapa kelompok pimpinan UMNO, keluarga dan kroni mereka yang terkaya. Itu keluarga dan pimpinan UMNO. In short, summary in English, I would say that the force and desperate launch by the UMNO leadership to create a sense of insecurity and fear, to assume that the Malay power actually under siege is a pure fabrication. Defend the power of minority elite, leaders, family members, and we pass keadilan committed to the reform agenda will end that in fact the majority of Malays, other Bumi Putras, China would be more secure under Pakatan Rakyat because the entire policies is to defend the rights of the majority and not to enrich the few cronies. Okay. Nak sambung ke Melayu. Saya anggap bahawa kenyataan pemimpin-pemimpin awal untuk menakutkan orang Melayu kononnya kuasa jika yang mengambil alih dan sebagainya. Ini satu gambaran pengiktirafan sebenarnya, memperakui rakyat sebenarnya mendapat sokongan yang besar daripada. Jadi sebab itu mereka kehilangan kuasa, khususnya UMNO
Mereka cuba untuk menakutkan orang Melayu dengan Saya anggap bahawa menggunakan pendekatan-pendekatan lapuk telah digunakan sejak puluhan tahun dahulu, yang pendekatan itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan politik semasa hari ini, di mana dan rakyat khususnya generasi muda penilaian terhadap pencapaian kekayaan kemampuan UMNO dan Barisan Nasional memerintah negara kita lebih daripada 50 tahun. Jadi saya anggap bahawa ini pendekatan strategi yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara dulu, menggunakan pendekatan KESBAN, Keselamatan dan Pembangunan. Kalau lain daripada BN, UMNO memerintah, pembangunan tak ada. Pembangkang pemerintah tak ada pembangunan. Kalau pembangkang pemerintah, negara jadi huru-hara. Ini pendekatan-pendekatan lapuk yang sepatutnya dibakul sampah, yang itulah pun dibakul sampah oleh rakyat. Jadi saya melihat bahawa UMNO masih terkebelakang, sedangkan pemikiran masyarakat dan rakyat pelbagai kaum termasuk orang Melayu sudah pun ke hadapan melihat satu keperluan kepada perubahan untuk Malaysia baru. Dan kami daripada PAS memberikan keyakinan bahawa pendekatan yang kita bawa ialah pendekatan soal keadilan, keadilan untuk semua dan pembelaan untuk semua kaum, semua bangsa dan semua yang terdapat di dalam negara kita. tak perlu Ada masyarakat Melayu harus ada kebimbangan terhadap isu-isu yang seperti ini. Baik, kadang-kadang dia kita difahamkan bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional akan meneruskan kontrak percakapan menggunakan pakai EDCO sebagai perunding komunikasi. Untuk itu, empat perkara saya nak timbulkan. Yang pertama ialah saya memulakan ataupun cabaran kepada Perdana Menteri Dato' Najib untuk secara terbuka mengemukakan fakta-fakta dan maklumat berkenaan dengan cadangan penyambungan kontrak ini. Kita sedia maklum bahawa ikatan kerjasama yang pertama itu hanya terdedah setelah Ketua Pembangkang membongkar secara dokumenter di dalam Parlimen, dan soalan YB Batu memberikan pula jawapan daripada Pak Kerajaan bahawa kontrak tersebut bernilai 77 juta ringgit. Untuk itu, saya mengemukakan pula soalan yang kedua, berapakah nilai kontrak untuk penyambungan perkhidmatan ini yang akan diberikan oleh kerajaan. Yang ketiga, apa pula job spec dan job descriptions dalam meneruskan sambungan perkhidmatan ini. Dan yang keempat, mendesak Perdana Menteri mengemukakan laporan tentang kejayaan apakah yang telah dicapai oleh kerajaan Malaysia hasil menggunakan pakai khidmat EDCO ini untuk tempoh yang lepas. Berasaskan kepada empat perkara itu, kita mendesak Perdana Menteri untuk kali ini bersemuka secara terbuka, secara telus, secara penuh tanggungjawab. Apakah kali ini rasional dan alasan yang munasabah untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa penggunaan syarikat perunding komunikasi ini adalah suatu yang betul-betul memberikan manfaat kepada rakyat dan negara seluruhnya, terutama dari perspektif keselamatan negara, sensitiviti terhadap maklumat negara. Dan apakah dalam melakukan langkah penyambungan ini, Perdana Menteri tidak langsung mengambil kira sensitiviti tentang tersentuhnya sanubari khususnya umat Islam kerana pembabitan EDCO ini dengan beberapa personality yang distinguished individuals yang datangnya terus daripada Israel yang membabitkan dengan syarikat ini. Untuk itu, kita tolak bola di gelanggang Perdana Menteri supaya dalam tempoh terdekat segera tampil memberikan penjelasan terhadap perkara ini. Terima kasih. Sebelum final